KPM. Laparnya. Tak sia-sia berlapar satu hari. Banyaknya makanan. Ada sayur, nasi goreng, kuih tiaw goreng, ada kuih koci, kuih lapis. Ayam pun ada. Tak sabarnya nak makan. Banyaknya makanan. Ada parti ke? Tak, saya lapar satu hari ni. Saya nak makan semua ni. Semua ni? Bolehkah kamu habiskan, Din? Boleh. Kenapa pula cikgu tak boleh habiskan ke semua? I rasa terlalu banyak ni, Din. Pastikan kamu boleh makan semua? Tapi saya dah beli semua, cikgu. Kalau macam ini, sebenarnya kita tidak boleh bersikap keterlaluan. Tahu, kena beli makanan yang mencukupi sahaja. Kalau macam tu, baiklah. Saya kongsi makanan semua ini dengan Din. Boleh Okey, cikgu. tak? Boleh, cikgu ambil mini. Saya makan nasi goreng. Ini kamu satu. Okey. Saya satu. Kita panggil kawan-kawan. Hai, apa khabar kepada murid-murid yang sedang menonton Didik TV KPM bersama dengan saya Din, hos anda untuk slot tahap 2 pada hari ini, mata pelajaran pendidikan moral tahun 6, dan tajuk kita pada hari ini ialah kesederhanaan demi kesejahteraan negara. Panjang tajuknya, tapi semoga bermanfaat kepada murid-murid yang sedang menonton pada hari ini. Dan kita berkenalan tadi dengan Cikgu Chan di sini. Apa khabar, Cikgu? Khabar baik, Din. Hai. Hai. Saya Cikgu Chan dari SJKC Yimin Alostar. Bersama kita pada hari ini ada juga murid-murid di atas talian. Mereka pertama kali menyertai Didik TV KPM. Jadi marilah kita kenalkan mereka. Boleh? Okey, yang pertama sekali Lim Zefong dari SJKC Yimin Alostar. Cuba lambai tangan, Zefong. Okey, murid yang kedua Sirani dari SJKT Mentakab Pahang. Hai. Ada murid ketiga Balaji dari SJKT Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Hai Balaji. Dan juga Wetri dari SJSK Sentul Utama, Kuala Lumpur. Dari sekolah yang berlainan menyertai kita pada hari ini. Dan bukan kami saja, kita turut dibantu oleh jurubahasa isyarat kita pada hari ini. Selamat datang kepada Cikgu Suhaili Abdul Ghani yang akan membantu kita sepanjang sesi kita pada hari ini. Dan Cikgu Chan, saya tertanya-tanya jugalah berkenaan dengan topik kita pada hari ini. Sebab tadi saya dah beli makanan banyak dah. Tapi sebenarnya tak bagus pun membazir, Cikgu. Ya, kita tidak sepatutnya membazir dalam kehidupan seharian. Jadi ini mengaitkan nilai moral yang kita akan belajar hari ini. Apa tu ya? Saya nak minta pertolongan murid-murid, boleh tak? Okey, sini terdapat abjad-abjad yang telah dikacaukan. Jadi murid-murid kena susunkan balik mengikut susunan yang betul. Jadi siapa boleh tolong ya? Okey, kena angkat tangan ni. Siapa boleh susun semula perkataan apa ni, Cikgu ya? Itu nilai moral. Kamu pernah belajar. Okey, siapa yang ingin cuba boleh angkat tangan? Siapa yang nak cuba? Balaji siapa ke nak cuba? Lim, Apa Sivarani? perkataan ini? Bermula dengan huruf? Sivarani. Siva. Itu ialah kesederhanaan. K-E S-E Ya. K-E-S-E. Lagi? D-E D-E. R-H R-H. A Ya. N-A
A-N. Ya, betul. Wow. Iaitu nilai moral kesederhanaan. Bagus. Boleh tak bagi satu markah bagi Satu Sivarani? markah? Ya, Okey, kerana satu. dia telah menyatakan nilai moral hari ini. Jadi, apakah maksud nilai kesederhanaan? Iaitu bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan ataupun perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan juga orang lain. Jadi, memang penting kita perlu mengamalkan nilai ini sejak kecil lagi. Menjadikan ia satu habit ataupun amalan yang bagus. Kerana kalau kita seperti tadi, makan terlalu banyak, nanti sakit perut pula. Beli barang terlalu banyak, tak boleh habiskan, nanti buang juga. Jadi, sangat penting kita amalkan nilai ini. Okey, sifat ataupun nilai kesederhanaan. Ya, Tak adalah betul. merosak diri. Kalau tadi tu pun saya pun tak habiskan cikgu. Mi goreng lah, nasi lah. Baik, kita akan sambung selepas ini. Jadi murid-murid terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, murid-murid bersama dengan saya Din dan juga Cikgu Chan untuk slot tahap 2 pada hari ini, mata pelajaran pendidikan moral tahun 6. Tajuk kita pada hari ini, kita tak nak melebih-lebih tahu kesederhanaan demi kesejahteraan negara, dan kita turut bersama dengan 4 orang murid-murid, dan Siva tadi dah ada 1 bintang nampaknya. Dan sebut pasal kesederhanaan ni cikgu, boleh tak saya nak tahu apa contoh-contoh amalan kesederhanaan? Tentulah boleh, kerana hari ini kita akan membincangkan contoh-contoh amalan ini. Jadi, contoh pertama saya nak tunjukkan poster. Okey, poster ini menunjukkan penjimatan elektrik dan juga langkah-langkah untuk menjimat elektrik. Di sini, cikgu ingin meminta murid untuk membacakan semua. Boleh tak? Siapa nak cuba bacakan? Okey, Jefong, sila bacakan. Amalan bersederhana Teruskan. Amalan bersederhana dalam penggunaan elektrik. Langkah penjimatan elektrik. Mentor. Gunakan mentor jimat tenaga seperti diod pemancar cahaya. Pendingin hawa. Pastikan pendingin hawa anda mempunyai kosa kuda yang betul. Komputer. Tutup switch komputer anda jika tidak digunakan. Switch. Tutup switch yang tidak digunakan. Thank you. Terima kasih, Zafong. Di sini tunjuklah banyak langkah-langkah untuk menjimatkan elektrik. Bagaimana pula pendingin hawa ini sebenarnya? Di bilik kecil, di dalam bilik kecil, kita perlu memasang pendingin hawa yang berkuasa kuda yang bersesuaian. Kalau bilik kecil, pasang pendingin hawa berkuasa kuda 2, nanti beku kat dalam. Kecil je biliknya cikgu. Ya. Jadi kita perlu memilih barang-barang elektrik yang bersesuaian, yang menunjukkan bersederhana. Manakala pula saya nak tanya murid-murid di atas talian, bagaimanakah anda mengamalkan kesederhanaan dalam penggunaan elektrik? Boleh cuba kongsikan pengalaman kamu. Okey, Balaji angkat tangan. Balaji, silakan. Cikgu, saya tidak akan pasang lampu jika cahaya matahari di dalam bilik mencukupi. Betul. Kalau cahaya yang matahari yang mencukupi, janganlah pasang lagi lampu. Kan dah terang dah. Betul. Ada apa lagi pengalaman yang kamu pernah lakukan? Siapa boleh? Siapa pula nak kongsikan pengalaman?
Tak nampak. Oh, Sirani. Sirani, sila jawab. Kita boleh tutup suis yang tidak diguna dalam rumah. Okey. Tutup semua suis. Bagus. Itu salah satu langkah yang bijak. Okey, saya nak bagi bintang kepada Siwarani dan juga Balaji yang dapat menjawab tadi. Jadi itu dia langkah-langkah untuk menjimatkan elektrik demi menunjukkan nilai kesederhanaan. Sekarang, penjimatan air pula. Poster ini menunjukkan amalan-amalan yang kita patut mengamalkan. Saya nak minta seorang murid untuk bacakan. Siapa nak bacakan pula? Sila angkat tangan. Angkat tangan. Kita nak bagi... Okey, Balaji. Sila bacakan. Amalan bersederhana dalam penggunaan air. Dah buka mikrofon ke? Amalan bersederhana dalam penggunaan air. Program jimat air. Gunakan secawan air semasa seberus gigi. Tutup pancuran air masa gunakan air di dalam mandi. Jangan biarkan air mengalir semasa mencuci pinggan mangkuk. Ya, bagus Balaji. Itu dah menunjukkan cara-cara untuk mengamalkan nilai kesederhanaan. Semasa memberus gigi, sejak kecil lagi, ibu saya mendidik saya supaya mengambil cawan dan tuangkan air ke dalam air cawan tersebut dan untuk menggosok gigi. Jangan bagi air mengalir begitu sahaja. Kedua, tutup pancuran air. Ini memang tingkah langkah yang bagus. Sewaktu kita sabun badan juga, kita tak guna air pun sabun dulu. Okey. Dan juga jangan guna pipe pancur saja untuk membasuh kereta. Mencuci kereta. Okey, letak dalam baldi air tu. Okey. Yang itu semasa mencuci pinggan mangkuk, kita juga jangan biarkan air mengalir saja. Yang itu semua dalam kehidupan seharian. Jadi kita perlu amalkan. Ingat ya. Jadi sekarang giliran adik-adik di atas talian juga untuk mengkongsikan pengalaman kamu. Bagaimanakah anda mengamalkan kesederhanaan dalam penggunaan air? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Okey, Jefong. Saya akan guna secawan air semasa memberus gigi. Okey, sama dengan contoh yang diberikan tadi. Ada tak contoh yang lain yang kamu ingin kongsikan? Okey, Sirani. Boleh tutup pipe yang kita tak guna. Betul. Tutup pipe saja. Kalau tak guna, tutupkan untuk jimatkan air. Dan terima kasih. Boleh bagi bintang kepada Sirani dan Jefong. Sekarang kita tengok pula contoh-contoh lain. Minggu ini, ayah menghantar Siu Chin dan adiknya ke sekolah. Dan Siva dan Prema juga menumpang kereta mereka. Pada minggu berikut, giliran ayah Siva dan Prema pula mengambil Siu Chin dan adiknya di rumah. Mereka berkongsi kereta ke destinasi yang sama. Jadi, berdasarkan petikan ini, ceritakan amalan kesederhanaan yang mereka mengamalkan. Apa tu? Apakah amalan itu? Kesederhanaan yang diamalkan. Siapa boleh jawab? Sila angkat tangan. Angkat tangan. Boleh kumpul bintang. Vetri, nak cuba? Boleh tak, Vetri? Apakah amalan tersebut? Mereka setiap hari macam mana? Berkongsi. Berkongsi apa? Mengongsi kenderaan. Ya, berkongsi kenderaan, kereta ke destinasi yang sama. Kenapa kita perlu mengamalkan kesederhanaan melalui cara ini? Okey, mari kita tengok apakah kesan-kesan jika kita tidak berkongsi kereta. Agaknya tentu banyak kereta di atas jalan raya kan? Sesak jalan nanti sebab banyak kereta. Ya, kesesakan jalan raya menyebabkan kita mengalami tekanan emosi. Betul. Selain daripada tekanan emosi, apa lagi kesan dia? Siapa boleh? Siapa boleh jawab?
Okey, Balaji. Balaji, silakan. Cikgu, ini boleh menaikkan pencemaran udara. Betul. Pencemaran udara akan menyebabkan kita tak ada udara yang Betul, asap dari kenderaan tu kan cikgu. Betul. Okey. Jadi itu dia, kita akan mengurangkan tekanan emosi seperti yang disebut tadi dan juga pencemaran udara di negara kita turut akan dikurangkan. Okey, baiklah. Sini ada lagi satu contoh amalan. Cikgu akan bacakan. Mei pergi ke pasar raya dengan ayahnya untuk membeli barang keperluan. Jadi dia terkejut apabila nampak orang ramai telah membeli semua barang tersebut sehingga habis. Rak kosong. Rak semua kosong. Jadi bagaimanakah cara untuk menunjukkan nilai kesederhanaan berdasarkan situasi ini? Sebelum itu, cikgu nak tanya, pernahkah kamu jumpa situasi ini? Pernah tak? Pernah tak? Mesti pernah. Okey, Balaji? Cikgu, semasa PKP, Ya, betul. Semasa PKP, habis semua barang di pasar raya kan? Betul, terutama sekali roti. Dan juga tisu, air. Jadi, bagaimanakah kita menunjukkan nilai kesederhanaan berdasarkan situasi ini? Siapa boleh jawab? Angkat tangan. Okey, Sivarani. Persilakan. Kita boleh beli barang yang kita cukup. Beli barang yang cukup sahaja. Jangan terlebih ataupun terlalu banyak. Kalau tak boleh habis, nanti buangkan. Okey, membazir. Ada lagi tak jawapan yang lain? Siapa nak cuba lagi? Okey, tak apa. Di sini menunjukkan amalan kesederhanaan melalui pembelian barang. Jadi kita perlu selalu ingat tidak boleh bersikap tamak ataupun keterlaluan. Baik cikgu, kita nak bagi ganjaran kepada murid-murid yang berjaya menjawab tadi. Tapi sambil saya membuat bintang ni, kita berhenti rehat dulu terus menonton Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, terus bersama dengan saya Din, hos anda, dan juga bersama dengan saya Cikgu Chan untuk slot tahap 2 pada hari ini, mata pelajaran pendidikan moral tahun 6, dan tajuk kita pada hari ini bagus untuk semua, kesederhanaan demi kesejahteraan negara. Ada membabitkan perasaan tau, kesederhanaan tu. Tapi kita nak tahu juga membabitkan perasaan apa tu cikgu? Jadi kita akan bincangkan perasaan-perasaan yang kamu akan dapat jika mengamalkan nilai ini. Okey, apakah perasaan yang akan kita alami jika mengamalkan sikap kesederhanaan? Kita akan bincangkan dengan menggunakan situasi ini. Okey, saya nak minta seorang murid untuk bacakan petikan ini. Sila angkat tangan. Okey, Sivarani, sila bacakan. Saya mendapati kebocoran paip air di tandas. Saya memberitahu staf di Perpustakaan Negara. Saya dipuji kerana tindakan saya yang bersederhanaan. Jadi di sini, apakah perasaan yang kamu akan dapat jika berbuat demikian? Sivarani, silakan. Saya akan berasa gembira dan seronok. Gembira dan seronok, dan juga boleh puas hati kerana kamu telah melakukan sesuatu yang baik. Terima kasih Sivarani. Jadi jangan lupa apabila di bangunan-bangunan awam ataupun tempat-tempat awam nampak ada kebocoran, ada kerosakan, sila
memberitahu staf-staf itu. Okey, ada lagi satu situasi. Saya nak minta murid untuk membacakan petikan. Siapanya nak bacakan? Siapa nak cuba? Okey, Jefong, sila bacakan. Saya mengkategorikan bahan-bahan kita semula dan menghantar ke pusat kita semula. Perbuatan ini dapat mengurangkan beban negara untuk menguruskan pembuangan sampah. Apakah perasaan yang kamu akan dapat jika berbuat demikian? Jefong juga. Saya berasa bangga. Okey, bangga kerana dapat menjimatkan kos dan dapat menjaga alam sekitar. Saya nak bagi bintang kepada Jefong kerana bagus dan juga Sivarani bagi situasi yang sebelum ini. Baik. Jadi itulah perasaan-perasaan yang kita akan dapat apabila mengamalkan nilai kesederhanaan. Termasuklah gembira, seronok, puas hati dan juga bangga. Jadi di sini cikgu ada satu projek untuk murid-murid sertai, iaitu penghasilan penanda buku. Okey, untuk menghasilkan penanda buku, kita perlukan beberapa bahan sahaja. Yang pertama, pen marker. Okey. Ya, dan lagi ribbon. Dan juga kertas warna ataupun kad-kad yang telah pernah digunakan, gunting dan juga penebuk lubang. Okey, apakah cara untuk buatkan? Boleh tak Din untuk tolong saya? Boleh, saya suka ni. Okey. Langkah pertama, kamu guntingkan kad-kad ini mengikut saiz yang kamu ingin. Okey, boleh gunting sepanjang ini ataupun saiz ini. Selepas itu lukislah gambar-gambar. Okey, buat dekorasi. Dekorasi, betul. Lepas tu menubuk lubang. Tebuk lubang pada tengah-tengah dan tengah di atas cikgu. Atas. Okey. Lepas tu langkah ketiga, masukkan ribbon ke dalam lubang tersebut dan ikat. Okey. Simple kan? Senang. Ya, senang. Tapi murid-murid kena jaga-jaga apabila menggunakan gunting, kena berhati-hati. Takut nanti tercedera ataupun terluka. Okey. Sebenarnya sampai sini tak cukup lagi. Tidak cukup untuk menunjukkan nilai kesederhanaan yang kita belajar hari ini. Jadi, cikgu telah sediakan beberapa contoh kata hikmah untuk murid-murid contoh. Jadi, boleh Din tulis di sini, cikgu? Yes. Okey. Saya nak Din tolong tuliskan kata-kata hikmah ini. Okey. Contoh pertama, kesederhanaan ialah sumber kedamaian. Kedua, kesederhanaan asas kesejahteraan dan juga bersederhana demi kemakmuran negara. Jadi, murid-murid di atas talian boleh tunjukkan penanda buku kamu. Mana? Okey, kamu juga kena tuliskan kata-kata hikmah itu sekarang. Wah, cantiknya. Nak lagi? Saya dah tulis, cikgu. Okey, kesederhanaan ialah sumber kedamaian. Okey, saya juga akan hasilkan satu kesederhanaan. Asas kesejahteraan. Okey. Dengan menghasilkan penanda buku ini dapat mengingati kita untuk mengamalkan nilai kesederhanaan pada setiap masa. Okey, ini saya punya. Cantik tak? Cantik. Jadi ini boleh bagi Din untuk simpan. Tanda. Jadi penanda buku. Ya, murid-murid, terima kasih cikgu. Sekarang nak tengok hasil murid-murid. Okey. Murid-murid boleh tunjukkan ke kamera. Tunjukkan hasil kamu. Siva dah tunjukkan dah, cikgu. Cantiknya. Wah, colourful. Kesederhanaan moral. Okey, Botri pun dah tunjuk. Balaji juga. Bagus. Jadi, jangan lupa ini bukan setakat satu
projek sahaja. Ini satu pengamalan yang kamu kena ingat. Ya, bila kita tandakan buku, nampak apa kita tulis kat sini kan cikgu kan? Macam moto, kesederhanaan ialah sumber kedamaian. Okey, saya nak bagi bintang bagi murid-murid kerana dapat menghasilkan penanda buku ini. Dan terima kasih murid-murid. Seterusnya, masuklah sesi uji diri. Jadi, sila jawab soalan yang berikut. Soalan pertama. Amin tidak keterlaluan dalam membuat apa? Ada pilihan dia, keputusan, keganasan ataupun keingkaran. Siapa nak jawab? Okey, Votri. Okey, Cepat Votri. angkat tangan. Apa dia, Votri? Apakah jawapannya? Votri? A, B ataupun C? Amin tidak keterlaluan dalam membuat keputusan. Tengok, betul. Tania Keputusan. jawab dengan tepat sekali. Okey, terima kasih Vetri. Soalan kedua, yang manakah pernyataan yang menunjukkan amalan kesederhanaan demi kesejahteraan negara? Sini ada 3 pilihan. Cepatnya Balaji angkat tangan. Okey, Balaji, sila jawab. Cikgu A. Bacakan ayat Menggunakan harta benda awam dengan cermat dan berhemah. Tengok jawapan betul, Wow. tepat. Terima kasih Balaji, bagi bintang Okey. kepada Balaji. Soalan terakhir. Yang manakah perbuatan yang menunjukkan sikap bersederhana? Pasukan bola sepak negara telah kalah dalam pertandingan. Jadi, saya patut buat apa? Apakah jawapannya? Siapa nak jawab? Okey, Siva cikgu dah angkat tangan Okey, dah. Siva, silakan. Jawapan ialah A. Bersikap tenang dan bertimbang rasa atas kekalahan itu. Tengok betul tak? Ya, betul. Tania Siva jawab dengan tepat sekali. Okey. Tahniah. Jadi nak bagi bintang. Okey, tadi Vetri dah, Balaji pernah, Siva, Rani. Wah, masing-masing dah mengumpul bintang dengan banyaknya. Baik cikgu, mungkin boleh kongsikan apa rumusan daripada apa yang kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita belajari tentang nilai kesederhanaan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian demi kesejahteraan negara. Kita perlu bersikap berjimat cermat, tidak boros, tidak keterlaluan demi meningkatkan nama baik diri dan juga mengharumkan nama baik negara. Baik, macam mana pula cikgu untuk pentaksiran keseluruhan murid-murid kita pada hari ini? Nampaknya sangat bagus kerana setiap murid telah mencuba dengan sedaya upaya untuk menjawab soalan. Baik, semoga murid-murid di rumah pun dapat juga menjawab soalan. Tapi macam mana untuk mendapatkan bahan rujukan tambahan, cikgu? Murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan ini di Pelantar Delima KPM. Baik, selamat mengulang kaji pelajaran ucapkan kepada murid-murid yang berada di atas talian bersama dengan kita ataupun yang berada di rumah. Sekali lagi terima kasih banyak-banyak ucapkan kepada Cikgu Chan. Terima kasih, Din. Jauh datang dari Alostar untuk kelas kita pada hari ini, dan terima kasih juga kepada 4 orang murid-murid yang bersama kita pada hari ini. Lim Zifeng, Siva Rani, Balaji dan juga Vetri, dan juga jurubahasa isyarat kita pada hari ini iaitu Cikgu Suhaili Abdul Gani. Semoga bermanfaat dan semoga berjumpa lagi. Terus menonton Didik TV KPM. Saya Din. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat sejahtera para penonton Didik TV KPM. Topik pendidikan moral pada episod ini ialah nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan bermaksud bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain. Contoh amalan nilai kesederhanaan ialah tidak boros ketika berbelanja, menggunakan prasarana secara berhemah, berjimat dalam penggunaan air dan elektrik, pemakaian baju secara bersederhana dan sebagainya. Sikap kesederhanaan perlu dipupuk pada setiap orang. Sikap ini secara tidak langsung dapat menunjukkan imej yang baik kepada negara, kepada warga asing, meningkatkan imej dan mengharumkan nama negara. Justru murid-murid, kita perlulah mengamalkan sikap kesederhanaan dalam apa jua keadaan.